penonton semua diharapkan masih segar dan bersemangat lagi sebabnya kita ada lagi ni ilmu teater yang kita nak belajar. Jom segarkan mata semua dan kita akan teruskan dengan bengkel yang kelima. Sebelum tu, jangan lupa kata kunci, jangan lupa jawab soalan kuis dan jangan lupa jawab soalan kerja kursus, ya? Baiklah, ayo kita semarakkan PJT 2021 dengan bengkel yang kelima dengan tajuk Set dan Prop dalam Pementasan yang akan dibimbing oleh Dr. Azrul Azizi bin Amirul, pensyarah bahagian drama dan teater Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia. Dipersilakan, Doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kerana hadir pada hari ini. Sesi ini akan bercerita atau berkongsi dengan anda tentang set dan prop dalam pementasan. Jadi terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya ditugaskan sebagai penceramah untuk sesi ini. Jadi nama saya Azrul Azizi bin Amirul. Daripada Universiti Sains Malaysia. Jadi saya pensyarah di sini yang mengajar dalam seni persembahan ataupun kalau dalam di Pusat Pengajian Seni kami sebut bahagian drama dan teater lah, khususan lakonan dan pengarahan. Jadi tanpa membuang masa, kita terus kepada slide yang saya sediakan untuk anda semua. Jadi harap anda semua bersama-sama dengan saya hingga akhirnya kerana seperti anda tahu setiap 20 minit atau 25 minit akan diberhentikan seketika untuk diberikan kata kunci. Jadi untuk memenuhi semua kata kunci yang disediakan oleh penganjur, jadi anda semua perlu adalah sehingga akhir. Jadi kalau tidak anda akan tercicir dan tidak tahulah beberapa kata kunci yang telah diberikan. Jadi tanpa membuang masa kita teruskan. Baik. Seperti saya cakap tadi ataupun beritahu tadi, saya diberikan tajuk set dan prop dalam pementasan untuk dikongsikan dengan anda semua. Jadi saya perkenalkan diri saya sekali lagi, Azrul Azizi bin Amirul, berkelulusan PhD, pensyarah bahagian drama dan teater Pusat Pengajian Seni Universiti Sains Malaysia. Baik, pengenalan. Dalam bahagian saya akan menerangkan tentang serba sedikit tentang perkara-perkara yang telah ditulis di sini, iaitu set dan prop dalam pementasan, iaitu kita akan tahu tentang definisi set dan prop secara ringkas, fungsi dan kepentingan set dan prop, keperluan set dan prop dalam pementasan, jenis-jenis set dan prop yang selalu ataupun lazim digunakan dalam pementasan, kaedah penghasilan set dan prop dalam pementasan, siapa yang bertanggungjawab dalam menghasilkan set dan prop ni, dan bagaimana kita memastikan kualiti set dan prop ni terus berkekalan sepanjang tempoh pementasan. Jadi dan akhir sekali kita akan lihat macam mana kaedah ataupun cara kita boleh dokumentasikan apa yang kita buat untuk portfolio anda nanti ataupun resume dan sebagainya lah, bukti-bukti aktiviti yang telah anda lakukan. Baik. Jadi definisi set dan prop, perlu saya terangkan di sini. Penjelasan saya, perkongsian saya adalah hanya secara asasnya saja, tidak seperti mungkin anda telah belajar yang lebih dalam daripada ni. Jadi saya cuma berkongsi anda tentang asas-asas saja kerana tidak semua, saya difahamkan bahawa tidak semua para pelajar adalah daripada pelajar mungkin sekolah seni dan sebagainya. Jadi saya anggaplah ia secara umumnya sahaja. Jika anda ingin ketahui lebih, contohnya bagaimana
untuk set, prop, bahagian scenografi ini berkomunikasi dan sebagainya lebih lanjut. So jadi mungkin akan diadakan kelas lain ataupun anda bolehlah hubungi saya ataupun tanya secara personal lah. Okay, jadi saya nak tegaskan kat sini, ini adalah hanya asas bagaimana kita mengangkat teks ataupun naskah ataupun skrip yang telah anda pilih ataupun yang anda persetujui secara kolaboratifnya, yang semua setuju bahawa kita nak buat skrip ini, dan bagaimana kita secara biasanya yang bukan orang persembahan untuk jadikan ia sebuah visual di atas pentas. Jadi perkara-perkara ini yang akan ditekankan di sinilah. Sebab 1 jam 30 minit yang diberikan, mungkin 1 jam lebih sedikit, 1 jam 5 minit atau 10 minit sahaja yang untuk saya, dan selepas itu untuk soal jawab. Jadi agak mustahil bagi saya untuk menceritakan tentang set dan prop secara mendalam. Okay, jadi kita balik kepada slide yang telah saya sediakan ni. Jadi definisi set dan prop adalah, set ini adalah satu peralatan lengkap sesuatu latar dalam pementasan. Okay? Ataupun kalau bahasa Inggerisnya disebut scenery lah. Jadi kita tengok dekat sini, ini adalah set. Okay? Jadi pelengkap untuk sesuatu pementasan, untuk dijadikan latar ataupun tempat di mana untuk menzahirkan lah. Macam contoh di sini sebelah kiri ini, latarnya adalah latar rumah kampung. So itu adalah set orang selalu cakap kalau bersama set rumah kampung. Okay, set kampung. Sebelah kanan ini pula adalah set mungkin ruang tamu, kan, pejabat dan sebagainya. So set ini adalah menunjukkan latar sesuatu tempat. Okay, sorry, latar itu adalah tempat, tapi latar sesuatu suasana ataupun di mana ianya berlaku. Baik. Sini ada lagi contoh-contohnya. Contoh latar. Okay, set, macam mana set ini. Kalau belah sini, sebelah kanan ini adalah set Teater Mahsuri. Sebelah ini adalah set Raja Lawak karya Encik Zakaria Arifin. Okay, jadi berbagai-bagai jenis set. Set yang sugestif, set yang real, set yang mungkin non-real ataupun bukan realisme. Di sini realisme, dan mungkin di sini adalah eksperimental. Bagaimana set ini menunjukkan latar setiap tempat yang diwujudkan. Okay. Baik. Kita pergi kepada prop. Okay. Tadi set, sekarang prop. Okay. Prop adalah peralatan yang melengkapkan set. Okay. Jadi prop bagi saya dia ada dua. Okay. Ada dua prop. Iaitu satu prop set dan satu lagi adalah prop lakonan ataupun disebut hand props. Okay, hand prop yang digunakan oleh pelakon. Contoh di sini adalah prop set di sebelah kanan ini, prop set yang warna hijau ni. So prop set dia adalah radiogram ni, kerusi. So prop ini melengkapkan set ini. Itu adalah prop set. So prop lakonan adalah contoh di sebelah biru ini. So nampak prop hand prop di sebelah biru ini, maaf. Sebelah biru ini, so hand prop dia adalah gitar ni, gitar. So double bass, mic ini adalah hand prop yang digunakan oleh pelakon. Okay, ini adalah hand prop dan warna hijau ini adalah prop set. So prop set adalah melengkapkan set. Okay, so yang kalau prop itu tidak ada, dia tidak melengkapkan set, itulah contoh. Kalau ruang tamu dia tak ada kursi, sofa dan sebagainya. So itu adalah disebut prop set, prop lakonan ataupun hand prop yang dibawa, yang digunakan oleh pelakon. Baik, contoh lagi hand prop. So keris ini hand prop. So kipas ini hand props. Okay, so prop yang mudah, prop set adalah seperti yang platform belakang ni adalah prop set, di mana kita boleh ubah dia menjadi latar yang lain. So prop adalah kita boleh ubah untuk menghasilkan latar yang lain, tetapi ianya akan melengkapkan sesuatu set yang kita wujudkan tu. Okay, ingat lah. So kita ada dua, prop set dan hand prop ataupun prop lakonan. Baik,
Fungsi dan kepentingan set dan prop. Fungsinya adalah memberi gambaran latar pementasan bergantung kepada babak naskah ataupun skrip. Jadi kita akan wujudkan tempat, ruang, adakah ianya alam nyata ataupun alam tidak nyata ataupun mistik, fantasi dan sebagainya. Kampung ke, bandar ke, negeri di mana, kan, keadaan geografi dia bagaimana, adakah dianya di kampung Kok Lanaz, Kelantan ataupun di Johor Bahru. So kita wujudkan latar tempat itu supaya penonton dapat tahu di mana berlaku. Kalaupun ianya dibantu oleh pelakon, dialog pelakon untuk menyatakan tempat di mana, tetapi kita perlu memberi kepercayaan kepada penonton bahawa tiba-tiba satu orang keluar cakap bahasa Kelantan, tetapi set dia dibuat di belakang rumah agam di United Kingdom contohnya. Ia sangat tak logik dan tak boleh diterima oleh audiens lah. Jadi kita harus membuat gambaran latar pementasan itu bergantung kepada keperluan naskah. Jadi kalau kata keperluan naskah itu di kampung, contohnya tahun-tahun 80-an, jadi kita perlu hasilkan ianya sesuai dengan naskah yang dikehendaki lah. Jadi contoh juga kita juga wujudkan latar. Daripada latar kita boleh wujudkan zaman, era, tahun dan sebagainya seperti saya cakap tadi. So adakah masanya siang, malam atau musim luruh, musim durian dan sebagainya. Jadi daripada set ataupun daripada latar ini, kita boleh wujudkan perkara-perkara ni lah, tempat, ruang dan sebagainya. Jadi selain itu, kepentingan set dan prop juga boleh menyediakan kewujudan ruang lakon yang selamat dan sesuai untuk persembahan. Jadi maksudnya di sini adalah fungsi set dan prop yang penting adalah selain daripada mewujudkan gambaran latar pementasan ini, contohnya yang tadi saya cakap tadi, set dan prop boleh wujudkan tempat, ruang dan sebagainya untuk menjelaskan zaman, era, tahun dan sebagainya. Tapi kita sebagai mungkin untuk menghasilkan mereka set dan prop ataupun tukang untuk membuat set dan prop ini perlu menitik beratkan tentang keselamatan untuk persembahan itu. Contohnya jika anda membuat senjata, contohnya ada keris, ada prop, hand prop ataupun prop pelakon yang digunakan adalah keris. Jadi anda perlu berfikir tentang keselamatan pelakon. Adakah ia selamat digunakan ataupun nanti kena cedera, ataupun kalau dari segi set yang anda bina itu, adakah ia bersegi, tajam ataupun kalau digunakan adakah selamat, cedera atau sebagainya. Jadi yang penting di sini, kalau bagi saya, atas pengalaman saya, yang penting selain daripada untuk kita hasilkan set dan prop untuk keperluan naskah, kita juga harus menitik beratkan tentang keselamatan. Baik. Di sini adalah contoh-contoh set, bagaimana ia mewujudkan set dan prop mewujudkan menunjukkan ruang masa, menunjukkan waktu, geografi dan sebagainya. Contoh di sini sebelah kiri ini, kalau kita tengok bagaimana ia membina set ini menggunakan prop dan sebagainya. Prop lampu di sini, kita boleh menunjukkan, kita boleh lihat bahawa rumah ini banyak rumah penggunaan warna dan sebagainya menunjukkan yang diorang ni waktunya malam. Belakang tu kita nampak bila lampu dah nyala dekat rumah tu kita tahu bahawa itu malam. So macam mana kita lihat bahawa set dengan prop ini boleh menjelaskan keadaan waktu, masa dan sebagainya. Jadi kita tengok rumah ini, rumah ini saja pun kita tahu bahawa ini bukan di Malaysia. Jadi bagaimana kita tahu benda tu? Jadi kita perlu lakukan research lah. Macam mana pengenalan ikon-ikon yang ada tu untuk menunjukkan kepada audiens bahawa di mana tempatnya berlaku, keadaan mana waktu malam, petang, luar rumah. Contoh di sini pula belah kanan ni, yang besar ni, kita tahu bahawa rumah ni adalah rumah, contohnya rumah yang di kampung mungkin, yang di luar bandar, yang penyidai dia digantung di luar. So di sini rumah prop-prop
set ini yang menjadikan penyidai ini menunjukkan bahawa bagaimana personality karakter yang menghuni rumah ini. Jadi macam mana persekitaran ruang kampung ini. So jadi di sini saya nak ceritakan bahawa set dengan prop ini dia sangat penting untuk memberi komunikasi visual. Komunikasi visual kepada penonton untuk menaksir di mana. Kerana jika hanya pelakon sahaja yang bercakap ataupun melontarkan dialog, menzahirkan dialog itu dalam karakternya, mungkin kadang-kadang ianya tidak cukup untuk audien menafsir dan membayangkan apa yang digambarkan. Jadi dengan adanya set dan prop dan elemen-elemen ataupun komponen scenografi yang lain dapat melengkapkan bayangan ataupun melengkapkan kefahaman audien ataupun penonton untuk memahami cerita anda. Di bawah ni pun samalah. So menggunakan pentas yang bulat. Jadi kita tahu bahawa malam, senja dan sebagainya. Baik. Seterusnya, prop dapat memberi gambaran latar tempat dan masalah persembahan. Prop juga dapat menyokong lakonan. Prop dapat menunjukkan identiti, status watak, karakter watak dan aksi dramatik watak. Aksi dramatik watak ni penggunaan prop ni lah menunjukkan karakternya. So di sini kalau kita tengok di sini sebelah kanan ni, jadi kita tahu bahawa dia ni mungkin orang yang berpangkat, contohnya orang yang jahat sebab pegang pistol. Jadi pegang pistol ni menunjukkan status dia bahawa dia, kalau dia askar ataupun dia ni pegawai kerajaan zaman British, dia ni bukan sembarangan orang lah kerana dia boleh pegang senjata. Kalau orang biasa, dia takkan boleh pegang senjata. Macam itulah. So dia menunjukkan juga kelengkapan, menjadi lengkapnya karakter itu dengan prop itu. So kalau tak ada pistol tu mungkin orang ingat dia postman kan. Jadi bila ada punya pistol itu, identiti itu lebih terserlah. Dan juga mungkin pada bahagian ini, pelakon ini boleh menggunakan aksi-aksi, menunjukkan aksi-aksi yang penting atau aksi dramatik dengan menggunakan prop-prop yang dia ada lah. Jadi contohnya, kalau anda lihat filem Joker contohnya, aksi dramatik nak menembak dalam mulutnya. So dia menggunakan hand prop yang dia ada untuk masukkan di dalam mulut. So lebih dramatik cerita tu menggunakan prop. So di sini juga contoh macam mana prop di sini sebelah kiri ni. Bag ini menunjukkan watak-watak. Dulu kalau kita tengok bag ni memang tak ada sekarang ni. So jadi daripada bag prop yang digunakan pelakon menunggu stesen bas atau stesen kereta api pada zaman ni, dia adalah bukan zaman ini. Jadi daripada bag ini yang digunakan sebagai prop ini menunjukkan latar zaman, menunjukkan status watak. Contohnya mereka kalau ada bag yang besar dan tambah lagi dengan elemen kostum lain, so kita faham bahawa mereka ini golongan yang berpendidikan. Lebih kurang sebelum kita menaksir dialog itu. So jadi pandangan audien bagaimana daripada gambar ini yang berkomunikasi kepada audien, contohnya saya audien tu, so saya boleh menaksir bahawa yang kanan yang berdiri ini mungkin lebih tertib kerana beg yang dipegangnya adalah warna hitam mungkin. So yang warna merah ini mungkin dia lebih berstatus atau lebih tua kerana daripada warna prop ini juga boleh menunjukkan status kan. Macam tadi saya cakap, dia boleh menunjukkan status. Jadi mungkin status dia lebih tinggi lah daripada yang berdiri ini. So di sebelah kanan adalah, kalau anda kenal ini adalah Cikgu Yaakob. So ataupun kami panggil dia Cikgu Yaakob, yang aktivis teater Perlis dan juga bekas pegawai pendidikan negeri Perlis. So beliau sangat popular kalau anda tengok drama sekarang ni. Jadi bagaimana dia sebagai seorang, pementasannya adalah saya ingat adalah
teater darah mengalir. So darah yang mengalir cerita zaman Jepun, zaman bagaimana pelajar Malaysia pergi ke Jepun dan pada saat itu bom Hiroshima diletupkan dan bagaimana cerita begitulah cerita antara Malaysia dan Jepun dan adalah cerita dulu zaman Pemerintah Jepun dan dia memegang watak pegawai Jepun yang ada di sini. Jadi watak dia sangat lawak lah, lawak, sangat lucu, komikal. So, jadi tapi di sini apabila dia memegang pedang samurai, dengan prop pistol di sini, so jadi kita dapat tafsir bahawa dia adalah seorang pegawai. Kerana kalau kita lakukan research, kita lakukan penyelidikan, orang yang memegang pedang ini adalah orang yang berstatus lah, bukan sebarangan orang yang memegang. So, jadi dia pada babak ini dia tengah marah dengan dia punya pegawai. Pegawai dia, orang bawahan dia adalah arwah Pak Yus ataupun Yus Jambu, arwah dia. So, jadi dia tengah marah lah, dia orang tengah bercakap bahasa Jepun yang direka-reka oleh mereka. Jadi dia menggunakan prop itu untuk menunjukkan kemarahan dia, untuk menunjukkan ego dia dan sebagainya. Okay. Jadi kita masuk dengan bagaimana kita nak menyesuaikan dan menentukan jenis set dan prop. Okay. Pertama sekali kita perlu menganalisa naskah atau skrip. Kita analisa dulu, kita baca dulu, kita fahami dulu dan kita baru tahu macam mana jenis yang sesuai untuk kita hasilkan. Yang kedua adalah kita daripada analisa skrip kita perlu tentukan genre drama tu lah. Genre skrip tu. Adakah ia realisme ataupun ianya bukan realisme. Jadi kalau realisme, bagi siapa yang tak tahu, realisme adalah realis. Maksudnya kita pinjamkan dunia yang nyata yang kita hidup kehidupan biasa di luar dan kita pentaskan. Okay. Bukan realisme adalah di sebaliknya lah. Kadang-kadang cerita yang tidak masuk akal ataupun tidak rasional, itu kita boleh katakan dia tidak realisme lah. Realisme ni adalah kehidupan yang biasa sehari-harian. Okay. Jadi yang ketiga adalah konsep visual. Bagaimana konsep visual kita nak kena tentukan? So daripada analisa naskah juga. Jadi kita kena lihat juga daripada barang yang sedia ada ataupun kos yang diberikan oleh mungkin produksi. Jadi mungkin satu produksi ini cakap kalau kita ada bajet ataupun duit banyak ini saja untuk kita lakukan, kita buat set dengan prop. Jadi kita perlu untuk memenuhi keperluan itu. Kalau cakap 1,000 saja dah, kita perlu gunakan 1,000 tu sajalah. So, dan kita perlu tengoklah, kita perlu tengok bagaimana ianya boleh dilakukan. Jadi selain itu kita perlu juga macam saya cakap tadi, kita perlu juga untuk pastikan ianya selamat dan mudah alih dan rasional lah. Jadi kita perlu tahu bahawa ini adalah pementasan dan kadang-kala pementasan ini banyak babaknya. Dia tidak satu babak, contohnya kalau kat rumah tiba-tiba yang kedua adalah dekat sekolah. Jadi ianya harus boleh senang dimudah alih, senang ditukar, diubah dan sebagainya kerana selalu pementasan dalam 1 jam lebih sedikit, beberapa babak atau adegan kita perlu hasilkan. Jadi kita perlu berfikir tentang bagaimana mudahnya dialihkan, macam mana kru untuk alihkan, so macam mana yang ianya selamat bila dialihkan, ianya tak cederakan orang, digunakan sebagai prop dan set tak cedera dan sebagainya. Kita harus berfikir begitu kerana selalunya kalau pementasan selalu kru dan pelakon akan bertembung ataupun bahasa lain akan accident di dalam gelap kerana bila pertukaran babak berlaku selalunya ianya akan blackout ataupun lampu akan gelap dan bila buka dah adegan lain ataupun babak lain. Jadi dekat situ kita juga sebagai pereka set dan prop harus bermain peranan lah. Jadi yang seterusnya adalah ianya harus sesuai dengan lakonan, kostum, solidkan percayaan dan juga elemen lain lah, bunyi pementasan. Yang seterusnya adalah kita menggunakan elemen seni
kalau anda belajar seni ada garisan, komposisi, garisan warna, tekstur, kan, jalinan dan sebagainya. Kita harus gunakan ianya sesuai dan tepat. Sesuai dengan kehendak naskah, sesuai dengan konsep yang kita nak wujudkan dan juga sesuai dengan mesej yang kita nak sampaikan. Jadi kita boleh sekarang dah 25 minit. Jadi kita berhenti seketika untuk beri laluan kepada para penganjur untuk memberikan kata kunci kepada anda. Setelah ini kita akan sambung semula kita punya perkongsian tentang set dan prompt. Baik, terima kasih. Baik, kita sambung semula perbincangan kita tentang set tadi. So, saya ulang semula. Kita berhenti tadi di sini, iaitu menyesuaikan dan menentukan jenis set dan prompt. Jadi perkara yang perlu dilihat adalah bagi saya ada 7 perkara yang perlu dilihat. Jadi saya ulang semula. Analisa naskah, menentukan genre realisme atau bukan realisme, menentukan konsep. Jadi kita keperluan kos dan juga barang yang ada dan tidak ada. Selamat, mudah alih dan senang digunakan. Sesuai dengan aspek lakonan, kostum, solidkan berjayaan dan juga bunyi pementasan. Dan akhir sekali adalah menggunakan elemen-elemen seni yang sesuai dan juga tepat. Baik, kita sambung. Jadi kita pergi kepada analisa skrip. Analisa skrip merupakan perkara yang sangat penting, bukan sahaja dalam bidang scenografi. Jadi topik yang kita bincangkan adalah set dan prompt. Analisa skrip juga penting dalam bahagian lain iaitu lakonan, pengarahan dan perkara-perkara lain lah seperti promo, nak buat video teaser dan sebagainya, perlu melakukan analisa skrip. Jadi kita perlu membedah skrip ataupun bahasa lain orang panggil bedah skrip lah. Jadi kita perlu melihat tentang temanya bagaimana, plotnya, penceritaannya, so watak dan perwatakan yang ada di dalam tu, bagaimana wataknya, bagaimana perwatakan watak itu, bagaimana dialog dia, adakah ada bunyi, muzik dan sebagainya, kekakuman yang ada ditulis di dalam skrip, masa dia, bila, tengah hari, petang, malam dan sebagainya, geografi dia, lokasi dia di mana, luar rumah ke, dalam rumah ke, di dusun ke, di tengah sawah ke dan sebagainya, dan juga berapa ada pecahan babak, maksudnya berapa banyak babak yang ada di dalam skrip. Ada yang sebabak, maksud dia sebabak ni adalah di situ sahaja. Contohnya kalau berlaku di rumah tu sahaja yang berlaku, panggil drama sebabak. Ataupun dia macam drama-drama sekarang ni, banyak babak yang ada di dalam pecahan babak tu lah. So kadang-kadang ada 10, ada 12 dan sebagainya. Okay. Jadi kita tengok seterusnya. Jadi skrip teks naskah ini macam saya cakap tadi, dia merangkumi beberapa komponen drama yang perlu kita tengok dan kita lihat dan kita ambil berat lah. Kerana untuk menjadikan sebuah skrip teks naskah drama ini
dia perlukan beberapa cantuman-cantuman komponen yang penting untuk menghasilkan sebuah drama yang baiklah. Contohnya kita perlu melihat tema dia. Di dalam sebuah drama, dia mesti ada tema. Adakah tema dia kasih sayang, tema dia kekeluargaan dan sebagainya, plot, jalan cerita. Okay? Jadi plot dia bagaimana, macam mana cerita tu bermulanya, cerita itu pergi kepada konflik, berkembang cerita itu, jadi dekat mana kemuncak cerita itu, jadi macam mana ending ataupun pengakhiran cerita ataupun disebut sebagai katarsis, semua itu kita perlu lihat. Siapa dengan siapa berkonflik, kenapa dia berkonflik. Jadi kita pergi kepada watak dan perwatakan, bagaimana watak dan perwatakan itu, watak A, watak B, bagaimana peribadi watak itu. Peribadi itu yang kita sebut perwatakan. Watak adalah luaran, perwatakan adalah dalaman. So, jadi kita tengok macam mana. Jadi daripada watak ini, perwatakan mereka ini berkonflik daripada dialog. Jadi bila konflik dengan menzahirkan daripada dialog yang diorang bualkan, jadi plot itu ataupun jalan cerita yang tadi saya cakap tadi, dia hanya berkembang. Jika tak ada konflik, tiada drama, maksudnya tiada penceritaan itu, tiada dialog, tiada konflik, tidak bergaduh, cerita dia tak boleh berkembang, tak boleh berjalan ke seterusnya. Jadi perlu seorang penulis skrip perlu menghasilkan konflik untuk menggerakkan beat cerita dan sebagainya untuk cerita itu boleh berkembang. Jadi muzik, okay, so mesti ada muzik, tak semestinya muzik pun bunyi dan sebagainya. Setiap elemen-elemen ni adalah elemen yang penting, muzik dan bunyi itu ataupun bunyi tak semestinya muzik lagu, tapi bunyi kicauan burung dan sebagainya juga penting untuk memberi gambaran yang jelas kepada pembaca kalau membaca teks naskah dan juga kepada penonton dan juga kita sebagai pengkarya untuk membayangkan situasi itu. Selain itu, penulis skrip juga mesti ataupun harus mengadakan lokasi. Walaupun drama itu drama bukan realisme, tapi lokasinya walaupun tak digambarkan dengan jelas, mesti ada lokasi yang penulis itu tetapkan. Jadi di mana-mana juga sebuah lokasi lah. Jadi selain itu kekaguman. Kekaguman ini adalah kalau disebut sebagai zaman sekarang ni orang panggil wow factor. Wow factor maksudnya wow apa yang best, yang menarik audience untuk kita tengok. Kadang-kadang ada diceritakan ataupun ada digambarkan oleh penulis skrip. So dia contohnya UFO turun. So mungkin pada audience dia sangat wow ataupun ada babak-babak meletup. Contohnya macam KL Drift dan sebagainya, kereta terbalik dan sebagainya. So mungkin itu menjadi satu wow factor ataupun kekaguman untuk jadikan tarikan kepada audience. So jadi bila dia orang melihat dan dia orang rasa teruja untuk melihat sesebuah pementasan itu, dan juga dia mesti ada babak setiap tempat dan sebagainya, dan juga mesti ada masa yang dinyatakan, time dia. So kalau tak ada time pun, timeless pun, dia mesti ni orang, kalau kita baca tak dinyatakan secara zahir pun, tak dinyatakan secara jelas pun, mesti kita baca dan kita boleh bayangkan lah time dia, timing, masa dia di mana, masa dia dekat petang, malam dan sebagainya. Baik. Ini adalah yang saya petik daripada buku teks tingkatan 4 sekolah seni, tak salah saya, daripada penulisan Encik Hamzah Tahir, guru saya. Jadi contoh di sini adalah macam mana kita membaca skrip dan kita menandakan setiap apa saja yang kita ada info tentang skrip-skrip ini. Jadi contohnya dekat sini adalah digunakan set Anak Kerbau Mati Emak karya Bidin Sobari. Jadi di sini kita tengok pada pertama yang warna kuning itu adalah set. Okay, jadi dekat situ dinyatakan set Rumah Kampung Melayu.
Jadi set rumah kampung Melayu di sini di highlight kuning. So yang mana yang kuning adalah set. Jadi apa saja info yang kita ada, salah satu cara lah kaedah ataupun cara untuk kita highlightkan info-info yang kita baca. Contohnya di sini warna kuning set. So di mana set dia satu set kerusi berbingkai dan bercushion. Perabotnya bagaimana? So kalau kostum dia ditanda biru. So kostum dia dekat situ, kata arah pentas dia cakap dia bersinglet, katok dan berseluar bagus. So ditanda situ info untuk kostum dan merah untuk prop. Dia meminum kopi kampung. Jadi prop dia adalah kopi kampung. Okay, bila nanti kita dah mendalami dia kita akan tahu dia kopi kampung tu minum dalam cawan ataupun minum dalam plastik dan sebagainya. Tetapi untuk permulaan, apabila kita baca skrip tu, kita cuma tanda apa saja info yang kita dapat lah. Contohnya dekat sini, macam mana kita tanda dan sebagainya. Saya tak bagi mendalam lah macam saya cakap tadi. Jadi ini adalah salah satu kaedah. Terpulanglah kepada anda semua untuk mungkin ada kaedah yang lain yang korang rasa dia lebih mudah untuk kita cari untuk kita menulis info-info ni. Okay. Ada setengah orang yang membaca dan highlight macam ni, ada setengah orang yang mencatat. Okay. Mencatat setiap apa info-info yang penting di dalam buku nota ataupun kalau dalam seni persembahan mereka ada prom book ataupun buku panduan mereka. So mereka dekat skrip. So di tepi tu ada kosong dan diorang tulis nota-nota ataupun info-info yang diorang dapat ataupun daripada pengarah ataupun apa sajalah yang dia daripada situ dalam prom book itu. Okay, jadi kita tengok kat sini contohnya. So di mana ruang makan dipilih ada ruang makan. So info-info ni korang kumpulkan dan korang jadikan satu gambaran di mana mungkin babak pertama begini, babak kedua begini. Daripada sini yang nanti korang akan dapat idea untuk korang draft idea korang untuk menzahirkan bagaimana kebarangkalian set ni akan berlaku. Okey, akan terhasil. Baik. Di sini saya hasilkan satu table ataupun kita panggil jadual, di mana jadual ini dapat membantu anda untuk menganalisa skrip tadi. Jadi kita tengok di sini sebelah kiri ini adalah komponen. Jadi komponen-komponen yang saya masukkan di sini adalah temanya, plot, watak dan perwatakan, dialog, muzik ataupun bunyi, kegaguman, masa, lokasi dan pecahan babak. Jadi soalan-soalan ini boleh ditanyakan kepada diri anda sendiri. Jadi pertama sekali tema. Apakah tema dan persoalan? Okay. Tanya refleksi diri ini. Tanya dan catatkan di sebelah kanan ini. Okay. Apakah tema dan persoalan? Daripada pembacaan, apakah tema persoalan yang dapat daripada sini? So, plot dia, macam mana cerita dia, gambaran setiap babak. Babak pertama macam ni, cerita dia macam ni. Sinopsis secara ringkas yang kalian faham, yang anda faham tentang cerita ini. Macam mana jalan cerita dia? Watak dan perwatakan. Siapa yang watak yang terlibat? Okay, watak A, B, C. Oh, terdapat 5 watak yang terlibat. Watak utama adalah ini. Watak pertama ini karakternya panas baran dan sebagainya. Catat semua maklumat di sebelah kanan. So dialog pun begitu. Apakah dialog yang membantu dalam hasil rekaan? Macam tadi, ada setengah-setengah dialog yang kadang-kadang tak diceritakan di dalam kata arah pentas, bagaimana pentas tu akan berlaku, tetapi kita dapat maklumat prop dan set daripada dialog-dialog pelakon. Okay. Contohnya dialog tu di dalam rumah dan tiba-tiba dia cakap macam mana dengan makan tengah hari kita. So makan tengah hari kita, macam mana dengan makan tengah hari kita? So jadi makan tengah hari kita tu dibalas pula dengan watak A adalah macam ni je lah abang, makanan yang telah disediakan. So jadi daripada perbualan dua dialog itu, mungkin kita boleh andaikan dialog itu menunjukkan bahawa mereka tengah bersembang tentang makanan di meja makan ataupun di dapur dan sebagainya. Apa yang memberikan gambaran terhadap cerita itu atau babak itu, set dan prop itu. So sila tulis di belah kanan ini. Okey, dia tak semestinya betul sebab dalam seni dia tak betul
ataupun tak salah selagi mana anda dapat buktikan andaian anda itu. Okay? Jadi logiknya itu bagaimana. Jadi kalau di situ ada logiknya, takkanlah nak bersembang tentang makan dan menunjukkan tentang makanan itu nak bersembang di tempat letak kereta kan. So logiknya di situ. Okey, jadi seterusnya adalah muzik dan bunyi. Adakah cadangan muzik atau bunyi dalam skrip? Ada tak? Kalau tak ada, tak ada lah. Kalau ada, ada. So bagaimana bunyi dia ataupun muzik ini dapat membantu persembahan? Kadang-kadang ada bunyi kukukan ayam. Contohnya buka adegan pertama, babak yang pertama bunyi kukukan ayam. Jadi dengan kukukan ayam itu memberikan gambaran bahawa suasananya adalah pagi. Jadi perkara-perkara itu perlu juga dicatatkan di sini kerana ianya akan membantu dalam rekaan anda. Okay? Jadi setelah itu adalah kekaguman. Bagaimana kekaguman? Adakah ia nyatakan kesan visual tertentu ataupun yang penulis nak? Kadang-kadang ada setengah penulis yang diorang memang nak kekaguman itu diwujudkan. Kalau tidak, tak berhasil diorang punya yang diorang mesej yang diorang nak sampaikan tu tak sampai. Jadi kita kena catatkan. Kadang-kadang macam saya cakap tadi ada UFO mendarat, ada bunyi letupan, kereta terbalik dan sebagainya. Mungkin itu perlu diadakan yang telah dinyatakan oleh penulis. Jadi catat dekat situ. Kalaupun tidak ada, mungkin ada yang anda baca, anda tergambar, tulis juga. Okay? Jadi ini adalah untuk notes anda dan membantu anda. Jadi seterusnya kita pergi kepada masa. Ada tak waktu atau masa yang dinyatakan tengah hari, malam, musim pagi, musim sejuk atau sebagainya. So sila tulis lokasi di mana. Ini bila kita baca tahulah. Jadi kalau ada lokasi, pecahan lokasi, contohnya ada babak 5 babak, 10 babak, pecahlah lokasi pertama di Manjung, lokasi kedua di Kuantan, lokasi ketiga di rumah Tok Aki di Raub Pahang. Jadi pecah itu supaya nanti senang apabila anda semua untuk hasilkan rekaan. Jadi ini boleh dijadikan rujukan. Tak payahlah nak baca skrip berkali-kali. Okay, jadi bila anda menulis ini, dia jadikan sebagai satu nota lah. Jadi pecahan babak, berapa adegan atau babak yang ada di dalam naskah ini. Jadi kita kena tengok lah. Sebab nanti mungkin kita kena kita reka design ataupun reka set dan prop ni, kita perlu ada kesinambungan. Jadi bagaimana babak pertama nak tukar ke babak kedua, macam mana keluar masuk set itu, adakah ia menyusahkan kru, adakah ia menyukarkan peralihan babak itu, adakah ia memakan masa, semua itu mempengaruhi persembahan. Jadi berapa babak dan adegan itu perlu dilihat juga kerana setiap reka set dan prop harus melihat rationality selamat dan yang mudah alih lah. Sebab satu persembahan mungkin kita sejam setengah. Jadi kalau kata babak ini kita tidak ambil kira, pertukaran babak, set dan sebagainya kita tidak ambil peduli, jadi ia mungkin makan masa sehingga 2 jam mungkin kerana pertukaran scene atau adegan ini sangat lambat. Jadi perkara-perkara ini pun perlu diberi perhatian kerana setiap komponen di dalam persembahan ini, pelakonan, pengarahan, scenografi, makeup dan sebagainya ini perlu dilihat kerana ianya mempengaruhi persembahan. Contohnya kalau makeup, selepas ini, sekarang ni dia makeup cantik, tiba-tiba ada scene accident dan makeup buruk. Makeup accident, adakah ia sempat? Kalau tak sempat, bagaimana cadangan mereka untuk bagi efek kesan yang sama tetapi dalam jarak masa yang mungkin penambahan scene, ataupun kalau lambat mungkin macam mana nak cepatkan. So jadi kita perlu berkomunikasi lah dalam produksi supaya ianya berjalan dengan lancar. Baik. Seterusnya, menentukan jenis genre persembahan. Okay. Jadi adakah ianya persembahan yang anda baca itu, skrip yang anda baca itu adalah realisme, bukan realisme, ataupun jenis musikal. Okey. Realisme macam biasa, macam saya cakap sebelum ini, realisme adalah macam mana dunia sehari-hari
Bukan realisme adalah mungkin dia simbolik atau konseptual yang kadang-kadang dia mengambil satu elemen-elemen di dalam kehidupan kita, contohnya perasaan marah. Jadi dia zahirkan perasaan marah melalui gerakan-gerakan dan sebagainya. So itu boleh kita katakan bukan realisme lah, bukan seperti kebiasaan kehidupan biasa. Yang ketiga adalah musikal lah. Di sini musikal yang saya ambil contoh adalah musikal Ramli yang diarahkan oleh Art Omar di JKKN Perak masa ni. Di sini Arjali berlakon. So musikal setnya harus kenal dengan konsep musikal lah, dengan genre musikal yang mudah alih, yang ceria dan sebagainya. Baik, konsep visual. Kita juga perlu melihat tentang konsep visual, bagaimana konsep visual dengan berdasarkan kesesuaian dan kehendak skrip ataupun pengarah. Jadi rekaan yang kita hasilkan harus kita melihat tentang skrip itu dan juga kehendak pengarah. Contohnya, ceritanya adalah cerita realisme tetapi kita nak buat terlalu konseptual. Okey. Jadi dia tak kena dengan realisme, cerita dekat rumah kampung tetapi kita nak buat terlalu advance sangat, jadikan dia di angkasa lepas. So mungkin dia tak kena, mungkin boleh diubah, tapi dia perlu melalui proses yang panjang lah untuk analisa skrip dan sebagainya. Ada setengah skrip yang kita boleh, daripada realisme kita boleh ubahkan dia jadi bukan realisme, tetapi secara biasanya selalu penulis tu tulis dia ada genre yang tertentu yang kita boleh pentaskan mengikut kesesuaian. Jadi kalau kata kalian terlalu advance sangat, mungkin terlalu kehadapan sangat, takut ianya tidak dapat menyampaikan kehendak penulis, kehendak skrip yang tujuan asal yang nak dipersembahkan. Dan juga kita juga perlu melihatlah pengarah nak bagaimana. Okay? So konsep ini adalah satu idea ataupun kita panggil satu kesatuan idea lah. Contohnya, contoh konsep adalah reunion punya konsep. Kita letakkan satu konsep kembali ke sekolah. Jadi kembali ke sekolah ini adalah satu konsep di mana semua orang tahu bahawa orang balik ke sekolah, reunion ini adalah kena berpakaian sekolah. Okey, bayangkan konsep ini tidak dinyatakan, contoh reunion saja. Jadi bila reunion saja tidak ada konsep dan untuk program reunion itu, so dia tak ada keseragaman dan sebagainya lah. Akan ada orang datang dengan seluar pendek, ada orang datang dengan baju kebaya, ada orang datang dengan baju Melayu. So dia jadi satu program reunion tetapi dia tak ada satu kesatuan visual kat situ. So di sini pentingnya konsep visual tu. Jadi kalau kita letakkan ianya tema dia kekeluargaan tapi konsep dia adalah 70-an ataupun 80-an. So semua elemen yang di dalam scenografi ini, pengarahan, lakonan dan sebagainya, selain daripada scenografi kita tengok ada set, prop, lighting, audio, makeup, kostum dan sebagainya. Ini haruslah ke arah konsep yang kita tetapkan. Jadi kalau kata 70-an, 80-an, jadi semua baju, contohnya pencahayaan, lighting, set, warna-warnanya harus ke arah 70-an contohnya. So kalau kata kita buat konsep rock, so harus ke arah rock yang bila 80-an, rock yang sekarang ke dan bagaimana. So kesatuan itu untuk memberikan kepada audiens tema kita supaya ianya jelas tentang mesej yang nak kita sampaikan. Jika kita masukkan segala-galanya tanpa ada konsep, dia akan jadi biasanya akan jadi cacah merbah lah. Dia akan mengganggu konsentrasi penonton. Jadi diorang akan macam, diorang ni mungkin penafsiran diorang tak akan sama dengan yang kita nak. Jadi konsep ini perlu untuk kita adakan setidaknya satu konsep supaya ianya menyatukan ke semua. Jadi audio pun akan menggunakan 70-an, konsep 70-an, lagu-lagu 70-an,
So kostum akan 70-an, makeup pun makeup 70-an, set rambut pun set rambut 70-an supaya orang nampak bahawa itu 70-an. Okey. So konsep-konsep ini boleh diwujudkan daripada seni, elemen-elemen seni, garisan, tekstil dan sebagainya. Juga mungkin kita boleh gunakan fenomena budaya sekarang ni. Kalau contohnya sekarang ni social media, contohnya temanya adalah kekeluargaan dan konsep kita adalah social media. Social media kita precise, kita kecilkan lagi, mungkin TikTok. Jadi apa saja konsep TikTok yang kita ada, yang kita tahu, yang tengah viral sekarang ni, kita boleh jadikan ianya satu konsep visual. Okay? So, semua audiens akan lihat bahawa ini adalah cara terkini ataupun fenomena terkini dalam tu. Tapi dia harus seragam. Okay? Kita boleh ambil K-pop, kita boleh ambil apa saja, janji ianya seragam dalam satu produksi. Okay? So barang dan kos. Macam mana barang dan kos? Maksud dia sekarang ni adalah apabila kita nak mewujudkan sebuah rekaan, tak kisahlah apa saja, kita harus tengok ataupun lihat dahulu apa barang yang sedia ada. Okay? Apabila kita dah analisa skrip, kita dah ada gambaran, at least gambaran kasar, jadi kita tahu bahawa kita nak zahir ataupun visualkan dia macam mana. Jadi kita pergi lihat apakah barang-barang yang ada yang boleh kita tukar dia menjadi sebuah barang yang baru. Contohnya daripada topik leather, kita make up dia, kita buatkan dia, mungkin dia jadi kerusi, mungkin. Okay, apa-apa saja yang mudah untuk jadikan dia rangka. Contohnya di sini, mungkin dia orang punya cerita adalah cerita yang berkenaan dengan recycle ataupun bukit dan sebagainya. So jadi apa yang dia orang ada di sini adalah mungkin barang-barang yang telah ada produksi sebelum ni. Dia orang gunakan balik barang-barang yang lama, set-set yang lama, produk-produk yang lama, yang dia orang bersuai untuk sesuaikan dengan pementasan yang dia orang nak lakukan sekarang. Okay, saya percaya bahawa anda pun buat begitu. Mungkin kalau nak jadikan contohnya cerita Harry Potter, korang mesti ambil penyapu-penyapu yang ada di sekolah anda dan korang make upkan dia untuk jadikan satu penyapu yang contohnya penyapu Alizé dan sebagainya. Perkara yang sama yang kita perlu lakukan di dalam pementasan. Okay? Jadi ianya juga melibatkan kos. Contohnya kalau kata kos itu hanya RM1,000, kita sebagai pereka set dan prop kita haruslah memenuhi kehendak RM1,000 itu. Jadi apabila belanjaan hanya RM1,000, jadi banyaklah kita akan mengguna pakai barang-barang yang sedia ada dan kita sesuaikan dengan pementasan sekarang. Ini contoh di sini yang kita tengoklah. Dia orang guna buat bukit dengan plastik-plastik sampah. Mungkin ada metafor ataupun simbolik yang dia orang nak sampaikan. Dan sebelah kanan ni, mereka menggunakan kotak-kotak untuk melukis gambaran hutan dan sebagainya supaya ianya mudah alih. Okay? Mereka set ni set macam puzzle dia orang gunakan sini. Nanti kalau satu scene yang lain dia orang ubah, dia orang alih di muka yang lain, so ada gambar yang lain dan sebagainya. So ini banyak atas kreativiti lah. Kadang-kadang benda tu benda yang murah, tetapi kerana kreativiti anda tentang rekaan anda, dianya sangat jadi wow, dia jadi perkara yang luar biasa. Jadi mereka set harus kreatif lah, harus banyak pengalaman, harus banyak melihat, harus banyak menonton pementasan. Kadang-kadang ilham yang kita dapat mungkin dia tak secara terus, tapi bila kita tengok orang buat, bukan kita tiru, kadang-kadang dia inspire kita, dia memberikan satu inspirasi kepada kita. Oh, kita boleh buat, mungkin production yang akan datang kita boleh buat yang portable set, yang set berpusing, yang mungkin set yang bagaimana. So macam contoh macam kotak ni, dia simple tetapi walaupun simple dia sangat menyukarkan kerana jika susunan ini salah,
So dia tak akan jadilah pokok yang naik macam ni. Okey. Seterusnya adalah saya cakap tadi selamat dan mudah alih. Contohnya dekat sini. Contohlah selamat dan mudah alih, adakah ianya selamat di sini? So adakah di dalam gelap ini akan tidak mencederakan? Adakah lembing-lembing ini tidak mencederakan pelakon? Dan juga di sini kalau kita tengok dia memasang roda supaya ianya mudah alih. Maksudnya selepas blackout mungkin kru akan menarik, akan menolak set baru masuk dan sebagainya. Dia serba sedikit memudahkan pelancaran pertukaran adegan itu. Okay. Yang penting adalah selamat dan juga mudah alih lah kalau kata terdapat banyak babak. Kalau tidak, kalau mungkin satu babak saja, dia tak mengapa lah. Yang paling penting keyword di sini adalah selamat. Baik, kita berhenti seketika untuk keyword ataupun kata kunci yang seterusnya daripada pengajuk. Selepas ini saya akan kongsikan dengan anda tentang bagaimana kesatuan lakonan, scenografi, iaitu kostum, selitkan, pencahayaan dan bunyi dan konsep-konsep yang lain. Bagaimana ianya bila bergabung, dia menghasilkan sesuatu uh, kesatuan yang sangat cantik dan ianya memberikan maksud yang betul kepada penonton. Okay. Baik, kita berhenti dahulu. Baik, kita sambung semula dengan saya berkongsikan anda bagaimana melihat kesesuaian aspek lakonan, kostum, kesinambungannya, keseragaman elemen-elemen ini apabila disatukan. Ya. Tak ya. Saya kongsikan dengan anda teater Badai Semalam yang saya menjadi penonton pengarah, iaitu di Istana Budaya. Jadi kita tengok di sini cerita Badai Semalam adalah adaptasi daripada novel Khadijah Hashim berlatar belakang pada tahun 1970-an. Jadi kita tengok di sini.
Jadi macam contoh tadi, kita tengok macam mana semua elemen-elemen disatukan di dalam satu adegan. Contohnya macam saya cakap tadi, macam mana kita adakan sebuah konsep. Jadi konsep dia adalah latar belakang 70-an di Singapura lokasinya. Jadi semua bahagian ataupun kalau kita sebut dalam bahasa Inggerisnya department dalam persembahan teater, pementasan teater, contohnya lightingnya, prop, kostum, make upnya, uh, set dan sebagainya ke arah mewujudkan latar belakang disco di Singapura dan pada tahun itu. Jadi kita tengok bagaimana menggunakan rambut afronya, uh, koreografinya adalah pada zaman dulu punya koreografi, uh, setnya, barnya, bagaimana lampu punya zaman tu. Oh, jadi warna-warna yang digunakan, menggunakan lampu warna-warna yang walaupun ianya tak ada gambaran yang jelas tentang warna zaman ketika itu, tetapi ianya mewujudkan mood ataupun mewujudkan suasana yang sesuai dengan dengan genre pementasan, jenis pementasan iaitu musikal dan juga di dalam disco untuk mewujudkan suasana yang ceria dan sebagainya. Eh, jadi selain itu, ini adalah pementasan teater pada tahun lepas yang saya menjadi pengarah juga dan juga saya jadi pelakon. Jadi genrenya adalah genre realisme, tetapi bentuk persembahan yang pengarah wujudkan adalah bentuk penceritaan flashback ataupun imbas kembali. Jadi pelakon ini adalah menceritakan kembali, Nohemi Isman menceritakan kembali bagaimana uh, zaman ia kecil-kecil. Cerita ni adalah adaptasi daripada Seorang Tua di Kaki Gunung karya Aziz Yahya Abdullah. Jadi ditulis pula dan dipentaskan pada tahun lepas. Jadi kita tengok macam mana keseragaman dia. Okay, jadi kita tengok di sini macam mana konsep pengarah yang nak disampaikan latar belakangnya di kampung, di Gudang Bongsu, di Kedah. Jadi bagaimana suasana kampung tu diadakan, daif, rumahnya sengit. Jadi kita adakan satu satu konsep yang mana konsepnya adalah peristiwa lepas dan
gambaran yang dinyatakan adalah gambaran rumah kampung. Jadi kita menggunakan buluh-buluh ni selain daripada membuat dinding, kita juga mengadakan untuk mewujudkan mood ke uh, kita keserabutan, mungkin kekacauan yang dihadapi oleh keluarga ini. Jadi sebab tu buluh-buluhnya memanjang ke sini dan kita tidak gunakan lintang. Okey, benda-benda ini yang saya cakapkan ianya perlu berkomunikasi dan perlu memberi gambaran kepada penonton. Okey, untuk membantu selain daripada pelakon, dia juga membantu untuk wujudkan suasana kepada penonton. Okey, kita sambung semula nanti untuk kita punya slide tu. Okay. Jadi nanti kalau anda ingin menonton uh, yang tadi saya tunjukkan tadi, dekat sini saya nanti akan sertakan slide ini. Mungkin anda akan boleh pergi ke YouTube untuk anda lihat apa yang nak disampaikan secara yang saya bagi contoh tadi untuk melihat lebih jelas, lebih jauh. So anda boleh pergi ke YouTube dan menonton. Okey. Seterusnya kita pergi bagaimana kita menggunakan elemen seni yang sesuai dan tepat. Contohnya tadi bagaimana keseimbangan disusun di atas pentas. Okay. Macam mana kita perlu menyusun, kita perlu anggap bahawa pentas itu adalah seperti kertas lukisan. Jika kita lukis, dia harus ada jauh dekatnya, harus ada balance kiri dan kanan, besar dan kecil dan sebagainya. Sama seperti kita melukis. Okay. Anggaplah pentas itu, ruang persembahan itu adalah satu kertas lukisan yang korang perlu corakkan, korang perlu lukiskan bagaimana yang korang gambarkan berdasarkan keperluan naskah dan juga kehendak pengarah. Okay, kita boleh menggunakan macam saya cakap tadi, saiz besar kecil untuk menunjukkan jauh dekat, untuk mewujudkan keseimbangan, warna yang sesuai yang dikehendaki. Reka corak macam tadi, buluh-buluh yang letak di situ. Kalau tengok di Badai Semalam tadi ada banyak bulat-bulat. So, setiap bulat itu mempengaruhi psikologi penonton. Jadi, kita perlu lihat, kita perlu pilih yang sesuai untuk menunjukkan apa yang kita nak sampaikan, mesej yang kita nak sampaikan dalam persembahan itu. Okay. Jadi di sini saya tulis bagi memberi kesan dramatik dan estetika macam saya cakap tadi lah. So, setiap perkara yang kita wujudkan, warna, reka corak, tekstur dan sebagainya, pattern yang kita ulang-ulang, dia harus ada tujuan. Okay. Adakah ianya memberikan kesan yang betul kepada penonton dan mewujudkan estetika yang kita kendaki. Baik, ini adalah contoh bagaimana menggunakan warna, menggunakan bentuk-bentuk, keseimbangan, penyusunan di atas pentas yang balance. Okay, di sini kalau tengok di sini tengah-tengah, so kiri dan kanan sama berat. So di belah kanan ini dia juga balance walaupun bentuk yang pelbagai, tetapi apabila kita lihat dianya sangat seimbang dan menyejukkan mata memandang lah. So jadi itu perlunya keseimbangan bagi membantu penonton supaya tidak celaru, tidak miscommunication, tidak stres untuk melihat persembahan itu kerana visual sangat memberi kesan kepada penonton dan memberi mood kepada mereka. Okay. Proses penghasilan set dan prop dalam pementasan. Bila kita nak hasilkan set dan prop pementasan setelah kita menulis skrip, kita dah buat macam-macam, kita menentukan genre dan sebagainya, kita harus hasilkan set dan prop dalam pementasan. Jadi prosesnya adalah kita perlu buat research ataupun penyelidikan. Kita harus pergi ke lapangan ataupun tempat pementasan kita. Kalau kita buat dekat luar ataupun outdoor, kita pergi ke tempat dia, kita melawat tapak. Kalau kita buat di sebuah tempat pementasan, studio, panggung dan sebagainya, kita perlu pergi untuk kita ambil ukuran tempat persembahan itu. Okay. Ukuran pentasnya, besar mana, tinggi dia, lebar dia. Okay. So, tinggi lebar ini penting kerana kita nak reka satu set, kita perlu tahu keadaan tempat itu. Okay, contohnya, kalau kita reka set yang sangat besar, tetapi tempat itu sangat kecil, dia tidak sesuai dengan tempat itu. Jadi, secara awalnya kita harus pergi ke tempat itu. Kita perlu tentukan saiz ukuran paling
perinci, yang paling tepat, yang paling detail, supaya kita buat rekaan nanti, kita bina set nanti, dia tidak perlu kita berkali-kali untuk diubah suai. Okay. So seterusnya kita perlu adakan lakaran awal setelah periksa tempat. Kita tahu ukuran dia macam mana. So kita buat lakaran awal. Lakaran awal adalah idea awal lah, yang kita rasa kita pergi kat tempat tu, kita sketch, kita lakarkan. So setelah lakaran awal, kita bentangkan kepada pengarah yang kita pergi kepada lakaran akhir. So lakaran akhir yang at least, lakaran akhir adalah macam finalize macam mana setidaknya ia akan dihasilkan di atas pentas tu. Dan seterusnya kita perlu adakan lukisan teknikal bagi tukang ataupun penghasil set dan prop ini buat. Ada setengah yang kita buat sendiri, ada setengah macam apabila saya buat di Istana Budaya, produksi-produksi besar dekat Indonesia, saya buat set di Shanghai, saya buat set di India, okay? Shanghai Data Academy India, National School Drama dekat India. Diorang ada mereka punya tukang. Jadi kita perlu hasilkan rekaan, ukuran, bari pada mereka yang akan tolong kita buat, kita bina benda tu. Kita tak boleh buat. Diorang mengharapkan kita buat, kita cuma bagi tahu kita nak macam mana, diorang akan bantu kita buat. Okay. So dalam penyelidikan kita boleh gunakan pembacaan kita. Contohnya kalau kita nak wujudkan macam contoh sekarang ni saya tengah dalam proses mementaskan teater TV. Jadi teater TV adalah tahun 80-an yang kalau ikutkan saya tidak ada pengalaman tahun 80-an kerana saya dilahirkan pada tahun 85. So, jadi kalau ada pun saya masih kecil dan saya tak ingat apa-apa. Saya boleh menyelidik atau buat research melalui pembacaan saya bahan-bahan pada sekitar tahun itu. Okay, ataupun lawatan di kawasan tertentu. Bagi contohnya kalau kita nak hasilkan contoh, kalau kita tak tahu rumah Minangkabau bagaimana, so kita pergi ke muzium, ke tempat itu ataupun peristiwa yang mungkin terjadi macam Langkawi, Masuri dan sebagainya, supaya kita dapat feel, dapat gambaran tentang tempat itu. Kita boleh pergi ke tempat itu, kita boleh research foto-foto, kita boleh tangkap gambar tempat itu, kita boleh Google gambar-gambar yang di sekitar itu supaya dapat menjadi inspirasi kepada kita. Kita boleh tengok video-video filem yang berkisarkan tentang itu kan. Macam saya contoh 80-an, saya tengok filem-filem yang lama, Ali Setan dan sebagainya pada tahun-tahun itu, supaya saya dapat faham tentang bagaimana pemikiran pada tahun itu, bagaimana corak pemikiran orang zaman itu, kerana setiap karya yang dihasilkan pada tahun-tahun itu dia akan lebih kurang. Okay? Sebab kerana orang pada zaman itu mencipta karya pada zaman itu. Jadi kita boleh baca dia punya kesamaan dia, persamaan dia, perbezaan dia. Jadi kita akan dapat tahu bahawa orang dulu akan berfikir macam ni jika buat karya. Jadi dari segi lainnya kita boleh tengok macam mana kostum pada zaman itu, kereta dia, macam mana dia punya perwatakan dia, so macam mana dia punya gaya rambut dan sebagainya. Muzik pun sama, okay? Filem-filem, macam saya cakap tadi, filem, video dan sebagainya. So ataupun akhir sekali kita boleh wawancara orang pada zaman tu, kita boleh interview orang zaman tu macam mana. So apa saja yang kita nak dapat input, dapat maklumat, kita boleh buat perkara-perkara ni lah dalam penyelidikan. Ini adalah salah satu kaedah untuk kita dapatkan informasi, iaitu penyelidikan. Yang kedua adalah macam saya cakap tadi, periksa tempat persembahan. Jadi kita kena ukur lah tinggi dia, ruang dia, bilik makeup dia besar mana, dekat mana kita nak storage kan kita punya set. Dekat mana kita nak simpan set, pertukaran set macam mana. So kita kena pergi ke tempat yang kita nak buat persembahan itu. Kita kena tengok dan sebagainya, kita kena ambil nota, tangkap gambar kalau boleh, supaya kadang-kadang satu tempat contohnya macam Istana Budaya, Panggung Bandaraya di BKL dan sebagainya, tempat-tempat yang ada prestis ini, kita perlu buat appointment ataupun temu janji untuk kita pergi dan kita lihat
pentas itu supaya kita dapat maklumat dan sebagainya, dia orang mungkin bagi sehari itu saja untuk kita tengok. Jadi contohnya macam saya di Penang. Okay? Jadi kalau kita di Penang, kita nak pergi ke KL, kita tak boleh pergi hari-hari. Jadi apabila hari yang kita pergi ke lawatan tapak ataupun tempat yang persembahan itu untuk kita lihat, jadi kita kena lihat betul-betul dan kita kena ambil segala maklumat yang kita boleh dapat. Jadi tangkap gambar, tengok gambar tu lukis, ambil ukuran dan sebagainya. Seterusnya, ini yang saya cakap tadi lakaran awal. Kita boleh lakar saja, lukis saja, tanpa ada detail sangat. Setidak-tidaknya ada bentuk gambaran tetapi tak detail. Jadi draft awal lah, selalu saya panggil conteng-conteng. Okay? Conteng-conteng ni boleh jadi banyak. Kalau untuk pelajar saya suruh paling tidak ada 4 conteng-conteng untuk satu adegan. Jadi bila conteng-conteng, kadang-kadang kita ada banyak idea kan. Apa saja terlintas yang idea macam, contohnya, sini boleh jadi macam ni, sini boleh jadi macam ni. Setiap yang ada pilihan-pilihan tu, lukiskan, contengkan semua benda, semua perkara. Okay. Jadi setelah lakaran awal kita hasilkan untuk setiap adegan, macam tadi, kalau jadi saya bagi contoh babak yang kita risau, babak adegan 1, adegan 2, adegan 3. So setiap tu at least kalau tidak ada 2 atau 3 lakaran, ada pilihan. Jadi bila kita lukis banyak kali, banyak pilihan, nanti kita akan tengok sekali lagi supaya kita pilih. Ataupun kita boleh pergi ke produksi, kita boleh bincang dengan pengarah. Ini adalah pilihan-pilihan yang saya ada idea. Jadi mungkin pengarah akan tolong pilih ataupun kita boleh present kepada produksi. Jadi kita akan dapat finalize lah macam mana yang nak digambarkan, yang kita akan hasilkan dengan persetujuan produksi lah, terutama sekali pengarah yang mana untuk dia menzahirkan persembahan itu. So ini contoh lakaran akhir. Setelah lakaran awal yang kita hasilkan, dah bincang, dah setuju semua perkara, kita pun tengok latihan. Kerana kalau kita tak pergi tengok latihan sebagai pereka, tak kisahlah pereka make up, kostum, set dan prop, percayaan dan sebagainya, kita tak tahu cerita tu jadi macam mana. Kerana setiap hari pengarah mungkin akan ubah blocking. Okay. Hari ini pelakon A di sini, esok tak sesuai pelakon di sini. Jadi kita mungkin pergi hari pertama, kita pergi hari 10 dah berubah. Jadi kita perlu melihat setidak-tidaknya kerap untuk kita finalizekan kita punya rekaan tu. Okey. Ini adalah lakaran akhir lah. So lakaran akhir adalah lakaran yang kita letakkan warna, letakkan perspektifnya, macam mana dia akan at least akan jadi. Okay. So gambaran supaya semua orang akan tengok, okay, babak ini akan jadi macam ni, lebih kurang. Walaupun tak exactly macam mana pementasan, setidaknya mereka boleh mendapatkan gambaran bagaimana yang akan jadi. Pelakon tahu dekat sini ada pas bunga, dekat sini ada kerusi dan sebagainya. Okay, setelah itu kita pergi kepada, macam saya cakap tadi, lukisan teknikal. Okay, so lukisan teknikal adalah keperluan bagi tukang untuk kita hasilkan set dan prop. Sebagai contoh, macam saya cakap tadi, kadang-kadang kita tak boleh hasilkan sendiri, ada tukang yang akan hasilkan. Jadi lukisan teknikal ni kita perlu hasilkan daripada pandangan hadapan, atas dan juga pandangan tepi sisi. Okay, so ukuran dalam lukisan ini kita perlu gunakan skala. Ada yang kita selalu, kalau kita belajar teknikal, dia akan ada skala 1:1, 1:10. Okay, jadi 1:1 ni darab dengan ukuran yang asal. Contohnya ukuran pintu 4 kaki ataupun 5 kaki contohnya. Contohlah. So dia selalunya dalam 7 ke 8 kaki lah. So kalau biasa contoh lah, sebagai contoh, satu pintu atau contoh 6 kaki. So 1:1, 1 bahagi 1 darab dengan jumlah ukuran tu lah. Jadi kalau 1:10, 1/10 darab dengan 4 kaki contohnya. So yang jumlah yang dapat setelah di 1/10 darab dengan 4 kaki dapat berapa itu adalah yang kita lukis di dalam lukisan ini. Okay. So jadi kalau anda bukan orang teknikal, orang biasa-biasa, jadi terlindung dekat sini.
Jadi dekat sini, terlindung dengan gambar, minta maaf. Jadi anda juga boleh secara mudahnya anda lukis dekat dalam lukisan ini, kertas lukisan, ataupun kalau pelajar saya dia akan lukis dalam kertas tracing paper untuk teknikal lah, dia akan size A3, A1 dan sebagainya. Tapi untuk anda yang bukan major ataupun kekhususan dalam seni persembahan, anda boleh lukis mengikut ukuran. Contohnya 4 kaki. Contohlah 4 kaki. Anda perlu ambil ukuran yang logik. Contohnya 1 cm bersamaan dengan 1 kaki contohnya. Jadi apabila anda lukis di dalam lukisan, jadi kalau anda lukiskan 4 cm, bermaksud di dunia sebenar adalah 4 kaki contohnya. Tapi kalau 1 cm sama dengan 1 kaki, mungkin dalam kertas lukisan anda akan kecil je lah kan. So bagi logik sikit lah, maksud contoh 1 cm bersamaan dengan 1 kaki. Kalau sini 30 kaki, lukislah 30 cm kan. So macam mana yang muat lah dengan kertas lukisan yang anda nak lukis tu. Okay. Jadi anda letaklah ukuran di sini. Okay. Takkanlah kalau anda nak lukis satu dewan, contohnya dewan, kadang-kadang pentas dia saja lebar dia 40 kaki ke dalam. Maksudnya dalam daripada depan sampai belakang dia 40 kaki. Takkan nak lukis 40 kaki di dalam tu kan. So mungkin anda akan lukis dia 20 cm saja. Sama. Itu adalah yang janji tukang nanti akan fahamlah ukuran-ukuran yang perlu yang dia orang akan lukis. Okay, ini adalah ground plan ataupun pandangan atas daripada pandangan, bagi pandangan burung lah daripada atas, macam mana keadaan atas dia. So di sini dia duduk, di sini pentas dia, ukuran-ukuran dan sebagainya. Supaya mereka akan tahu lah, oh di sini ada pintu, di sini ada apa-apa saja bahan yang dekat situ lah. So dekat sini letak sofa, dekat sini letak piano, daripada pandangan atas. Okay, penghasilan model box juga penting untuk wujudkan satu image mini kepada set dan prop dalam persembahan. Biasakan dengan skala yang sebenar, sama juga skala tadi. So kalau berapa yang anda lukis, buat set tu macam, buat model tu macam tu. Tujuan adalah untuk menguji cuba kesesuaian set dan prop, memudahkan kefahaman ahli produksi dan aspek persembahan yang lain untuk memahami ruang latar persembahan itu. Ini contohnya lah model box. Jadi kita buat daripada kotak, model, miniature, macam kita nak beli rumah kan, dia orang buat kecil-kecil. So setiap yang kita buat ini berdasarkan ukuran yang sebenar, tetapi dikecilkan. Macam yang saya cakap tadi, ukuran sebenar, kita kecilkan. Jadi kita buatlah 1 cm ni, mungkin sini 40 kaki ke atas. Okay. Contohlah ni, mungkin sini pokok ni 40 kaki ke atas. Tapi yang kita buat adalah mungkin 14 cm saja dia punya nisbah dia. Jadi semua kena logik lah. Sebab kalau tidak logik, dia akan jadi pelik lah. Contohnya, orang ni kalau kita buat sini 14 cm, orang ni berapa pula ukuran dia kan. So 5 kaki berapa. Tidak akan jadi lucu lah benda-benda jadi. Okay. So bila kita synchronize kan, kita seragamkan semua nisbah yang kita gunakan. Okay. So contoh 1 cm bersamaan dengan 1 inci. So berapa inci sini, berapa inci ni, dia akan jadi logik lah. Kalau tidak, mungkin orang ni akan besar daripada pokok, mungkin kursi ni akan besar daripada pintu dan sebagainya. Okay. Ini contoh-contoh model box lah. Okay, penghasilan set dan prop kita boleh hasilkan secara sendiri ataupun juga dengan kumpulan. Maksudnya penghasilan prop ni, scenografer bertanggungjawab untuk hasilkan idea utama bagi semua aspek visual. Okay. So set dan prop ni bawah scenografi, ada kostum, prop dan sebagainya. Scenografer yang akan beri idea yang besar. So akan department-department yang lain ni, set, prop, kostum dan sebagainya akan menghasilkan berdasarkan scenografer punya idea. Dan tukang akan menghasilkan rekaan berdasarkan manual atau blueprint yang diberikan oleh mereka. Macam saya cakap tadi lah, kita teknikal, kita lukis ukuran dan sebagainya, kita beri kepada tukang yang akan buat. Okay. Tukang perlu mempunyai kemahiran menghasilkan rekaan seperti tukang cat, nampan, bersuai dan sebagainya. Jangan bagi kepada tukang yang tak tahu. Kerana tukang yang tak tahu, mungkin dia akan tak sama dengan yang kita design. Okay. So tukang juga kita perlu kreatif, memastikan penghasilan memenuhi keperluan pementasan, bijaksana menyesuaikan dengan barang atau bahan sedia ada yang bersesuaian dengan kos. Okay. So macam saya cakap tadi lah, dia perlu tahulah apa barang. Kita ada bajet 1000 saja, dengan 1000 ni yang kita kena buat. So dia kena bijak lah.
Apa-apa barang yang dia ada, dia mungkin boleh recycle, dia boleh guna semula. Okay. So, cara mengekalkan kualiti set dan prop pementasan hari ini melibatkan kerjasama dengan pengurus pentas dan semua ahli persembahan kru-kru. Kepada perawat persembahan, okay, sebelum mula persembahan, so memastikan proses membawa set dan prop ke ruang pementasan atau tempat pementasan kita buat. Kadang-kadang kita buat di sekolah. Contohnya, kita nak pergi ke tempat pementasan tu, kita perlu bawa dengan berhati-hati, selamat tanpa ada kerosakan. Okay. Kalau ada, kita perlu baiki dekat tempat pementasan tu. Setelah itu disusun dan diletakkan dengan selamat di tempat pementasan. Jangan letak tak tentu halah, nanti mungkin akan dilanggar. Mungkin tempat tu ada tukang bersih, tukang sapu dan sebagainya. Dia orang susah nak buat kerja. Dan mungkin dia orang nak buat kerja, dia orang akan alihkan set tu dan akan rosak set tu. Yang ketiga, memastikan ianya tidak digunakan tanpa kebenaran. Kalau nak guna, kena tanya dulu. Kalau tidak, dia akan rosak. Jadi memeriksa kualiti dan ciri keselamatan sebelum digunakan. Sebelum digunakan oleh pelakon dan lain-lain. Kita kena tengok dulu, kita kena test dulu dia selamat ke tak. Lakukan latihan susun letak barang berulang kali. So kita kena buat technical punya rehearsal. Pergi letak supaya tak accident lah. Macam saya cakap tadi, okay, set pertama letak sini, set pertama keluar, set kedua masuk. Kita kena manage dia elok-elok, kita kena susun dia elok-elok. Kalau tidak, dia akan accident, terlanggar dan sebagainya, patah dan sebagainya. Okay, so semasa persembahan, pastikan set dan prop siap dan selamat digunakan untuk setiap babak. Mengatur dan menyelenggara perubahan susun atau set dan prop pada setiap babak. Memeriksa, menyelenggara dan membaiki jika ada kerosakan setelah selesai persembahan. Kadang-kadang persembahan kita ada seminggu. Hari-hari kita kena check. Okay, set kita, prop kita kena check untuk gunaan esok. Hari ni habis show kita kena tengok apa yang rosak dan patah. Kadang-kadang pelakon ni, bila pelakon dia nak share, patah habis semua benda-benda kita. So takut esok untuk persembahan kita tak ada. Kita kena baiki benda tu kalau rosak. Okay. Jadi setelah itu, apabila tamat persembahan, kemas semua ruang balik, ruang pentas kita, penungkai, kumpul set tu, susun elok-elok dan bawa balik ke tempat kita lah, tempat simpanan, store dan sebagainya. Pastikan ciri-ciri keselamatan semasa bekerja dipatuhi. Pegang elok, tahu pakai kasut, jangan pakai slipper dan sebagainya. Dan buat catatan senarai set dan prop yang telah disimpan, label, letak sini produksi apa. So dah letak sini kiri ni apa, sini dalam box sini ada apa, dalam ni ada apa dan sebagainya. Jangan main letak je, nanti susah nak cari. Dan dia menunjukkan peribadi kita lah. So dia letak, kalau contoh kalau kita tak letak, kita geng set letak sini cawan. Kalau kita tak letak cawan, mungkin cawan tu kacau. Mungkin ada barang lain orang letak cawan tu, dia akan pecah. So kita kena label lah. Okay. So yang terakhir adalah, yang paling penting adalah untuk anda adalah dokumentasi dan portfolio. Bahan penyelidikan seperti catatan tadi, sumber foto yang anda dapat itu dalam bentuk apa saja yang anda dapat, anda perlu simpan dalam bentuk jurnal ataupun soft copy. Jurnal tu buku lah, apa tulis dan sebagainya, macam buku scrapbook dan sebagainya, lukisan, buku lukisan dan semua tu perlu disimpan. Boleh disimpan dalam hard copy ataupun soft copy lah sekarang ni. Belakaran juga perlu disimpan, sama juga hard copy mungkin, dan mungkin korang pandai, korang lukis Illustrator dan sebagainya dalam laptop ataupun PC. Sila simpan semua perkara-perkara itu. Segala-gala proses, kan, benda-benda itu yang kita research, yang kita tulis dan sebagainya, boleh dijadikan pameran semasa persembahan lah, di front of house, atau masa korang nak masuk tu dia ada, masa semasa penonton menunggu dia boleh baca lah kita punya research dan sebagainya. Dan juga pada akhirnya anda juga boleh jadikan ianya sebagai portfolio untuk sambung pengajian kalau anda nak sambung pengajian dalam bidang seni persembahan ataupun rekaan ini. Dan juga anda juga jadikan bukti semasa untuk anda sambung pekerjaan mungkin. So aktiviti-aktiviti anda yang telah anda buat, desain rekaan yang telah buat, so anda simpan supaya jadi bukti untuk diri anda. Jadi setakat itu dahulu untuk sesi saya. Jadi jika ada apa-apa soalan, pertanyaan, kita boleh tanya dalam sesi soal jawab lah. So di sini saya sertakan email saya. Jika anda ada kemusykilan, mungkin malu nak bertanya dalam sesi ini, boleh email saya untuk bertanyakan dengan lebih lanjut tentang perkara ini. Mungkin apa-apa sajalah tentang seni persembahan ataupun lebih tentang scenografi atau set dan prop ini. Sekian, terima kasih.
Pada 7 Julai 2008, Georgetown telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Pada 1998, Malaysia menghantar dokumen kepada UNESCO untuk mencalonkan Georgetown dan Melaka sebagai tapak warisan dunia. Ini kerana Georgetown telah memenuhi dua syarat UNESCO. Pertama, menjadi contoh seni bina teknologi atau landscape yang menggambarkan peringkat utama dalam sejarah manusia. Yang kedua, tempat tersebut dikaitkan secara langsung dengan peristiwa atau tradisi. Pada 2005, pencalonan Georgetown dan Melaka telah dihantar secara rasmi kepada World Heritage Centre WHC yang berpusat di Paris. Malangnya, pencalonan itu ditolak. Pada 2007, pencalonan sekali lagi dihantar kepada WHC dan akhirnya diterima. 7 Julai kemudian diwartakan dalam Warta Kerajaan Negeri Pulau Pinang sebagai cuti umum.